Dah terdapat kabaran ya, dibawakan langsung pada Datuk Dr. Muarazi Jidin, Menteri Kanan Pendidikan berada di sana untuk meninjau situasi semasa. Tapi dalam masa yang sama juga dari segi aspek persediaan, ramai sebenarnya yang terjejas banjir lah khususnya. Semuanya dalam keadaan yang sederhana dan guru-guru pun, pihak sekolah pun memang dah faham tentang situasi. Kalau pergi sekolah tu tidaklah kata macam wajib kena pakai baju sekolah. Betul. So faham situasi. Jadi boleh datang ke sekolah dengan berpakaian yang bersesuaian seperti mana juga yang telah ditetapkan jugalah. Okey, baik, untuk waktu ini kita nak melihat perkabaran dari Johor seperti mana semalam juga telah dibawakan. Antara negeri yang terjejas atau daerah adalah di Muaz, Gamat dan Mersing di Johor yang dikesan melebihi tahap bahaya. Itu pada 11 pagi semalam. Hari ini perkabarannya bagaimana? Penduduk terjejas banjir di Muar perlu juga waspada. Perkabaran lanjut bersama dengan pelapornya Taufik Salimin. Okey, jadi kita terus bersama dengan Taufik pada waktu ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi dan terima kasih kerana terus setia menonton Selamat Pagi Malaysia edisi 9 Januari 2022. Dan selamat berhujung minggu pada anda semua yang masih setia menonton Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Baik, untuk cerita pagi dari Johor hari ini bersama saya Taufik Salimin yang akan bawakan anda perkembangan semasa keadaan banjir di Muar. Untuk makluman, banjir di daerah ini bermula sejak 2 Januari lalu dan penduduk dipindahkan pada 3 hari bulan. Jadi untuk perkembangan lanjutnya bersama dengan saya ialah Pegawai Daerah Muar, Tuan Mustafa Kamal Datuk Syamsuddin. Okey Tuan, boleh ceritakan bagaimana situasi semasa banjir di Muar setakat ini? Alhamdulillah, sehingga 8 hari bulan paras air di Sungai Kepung dah mula menurun sedikit. 5.36 adalah yang paling tinggi dan pada 8 hari bulan adalah 5.15. Walau bagaimanapun, limpahan air di menghala ke Bandar Muar, khususnya di Pekan Pancu, dah mula meningkatlah. Sebab itulah kita melihat sehingga 8 hari bulan sebanyak 11 pusat pembinaan sementara telah pun dibuka, yang merangkumi 348 keluarga dan seramai 1,188 orang telah pun dipindahkan. Okey Tuan, boleh ceritakan bagaimana strategi Pejabat Daerah Muar dan agensi terlibat untuk memastikan banjir di daerah Muar dapat dikawal, terutama melibatkan perpindahan penduduk? Kita telah pun bersedia lebih awal bersama sebuah agensi-agensi yang lazim membantu. Bagi menjunjung titah Duli Amat Mulia Tengku Mahkota Johor, kita telah pun bersedia lebih awal dan kita telah mengenal pasti bersama Jabatan Teknikal khususnya JPS apabila berlaku limpahan air sungai Muar daripada Segamat, di penempatan manakah yang biasa atau lazim akan dinaiki air. Jadi kita telah pun memberikan amaran awal kepada ketua kampung dan juga pulu dan juga penduduk di manakah lokaliti yang patut mereka berpindah. Sebab itulah tidak berlaku sebarang kesukaran sehingga ini alhamdulillah terkawal dan mudah-mudahan terus terkawal. Artinya proses pemindahan tidak adalah ada lewat malam, kelang kabut, desam sim, tak ada. Artinya bila air dah mula masuk halaman rumah dan nampak aras air makin meningkat, kita dah minta mereka berkemas dan kemudian kita akan pindahkan mereka. Okey, baik Tuan. Dalam tempoh banjir ni mungkin Tuan ada nasihat dan pesanan kepada penduduk Muar untuk sentiasa berwaspada? Baik, pertama sekali kita menghadapi banjir kali dalam situasi pandemik. Jadi artinya baik mereka yang berpindah di pusat khususnya dan di penempatan amnya, kita berharap mereka terus dapat menjaga SOP. Yang kedua, kita berharap sangat pada semua komuniti yang amat prihatin. Kita memang amat mengharapkan mereka bersama-sama dengan kita. Namun demikian, dalam situasi pandemik, kita harap komuniti kena faham untuk mereka tidak perlu ziarah di mana-mana pusat pembinaan sementara kerana boleh mengundang penularan COVID. Demikian juga dengan barang-barang bantuan. Kita berharap sangat supaya mana-mana individu, pertubuhan atau NGO dapatlah hantar barang-barang bantuan dekat pusat gerakan sahaja bagi mengelakkan terlalu ramai yang keluar masuk dan boleh mengundang kepada penularan COVID. Yang keduanya, bagi mereka yang barangkali kalau nak balik rumah, tengok rumah, pihak keselamatan sentiasa berada dalam lokaliti yang berlaku. Jadi keselamatan insyaAllah boleh terjamin. Namun demikian kalau teringin juga haruslah berhubung dengan kita untuk menentukan situasi itu selamat. Kemudian situasi yang ketiga ini pula, kita berharap mereka badan PPS boleh bersabar kerana
kali ini bila berlaku pandemik, mereka tak boleh masak atau rewang macam biasa. Kita terpaksa menghantar daripada caterer. Jadi bila berlaku jalan terputus, logistik juga semakin sepatutnya fokus untuk memindahkan, kita dah terpaksa juga menambah kerja untuk menghantar ke pusat-pusat. Jadi kalau berlaku sekali-sekala sedikit lewat, kami meminta maaf dan harap sama-sama kita ini dapat tangani dengan segera. Walau bagaimanapun, terima kasih pada pihak bomba, APM dan juga tentera yang telah menambah tenaga dan logistik bagi mengelakkan kelewatan yang berlaku lagi. Okey, baik, terima kasih untuk perkongsian ini dan diharapkan kepada semua penduduk terjejas banjir di daerah Muar bersabar dan insya-Allah bantuan akan segera sampai kepada anda di